Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Dapat kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kita masuk kepada tajuk di dalam bab tauhid, ya, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membahaskan tajuk yang terakhir di dalam bab tauhid ini, ya. Pada tajuk yang ke-6, dalam bab tauhid tingkatan 1 ini kita ada 6 bab sahaja untuk bidang-bidang tauhid ini kan, dalam usuluddin ni kan. Jadi kita telah sampai kepada tajuk yang terakhir, ya, ad-darsus sadis, ya. Tajuk dia al-hukmul aqliyu, ya, hukum akal, ya. Yang mana tak pasti ada tak dibelajar sebelum ini berkenaan hukum akal ini pernah dibahaskan atau tidak, pernah belajar atau tidak. InsyaAllah saya akan terangkan pada pembelajaran kita kali ini, ya, di dalam buku teks kita, muka surat 38 hingga muka surat 41, ya. Secara umumnya, apakah yang dimaksudkan dengan hukum akal, ya? Jadi kalau kita lihat balik di dalam Islam ini, kita mengambil dua kategori hukum. Dia ada dua jenis, dua kategori hukum. Hukum yang pertama nama dia hukum syarak. Yang itu yang kita faham, yang kita belajar selama ini. Ini lebih kepada hukum syarak ini, perbahasan dia dalam bidang fiqh. Dia begitu. Hukum syarak ini dia ada 5 perkara itu, yang wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu 5. Kalau sebut hukum syarak, itu 5 perkara itu, yang wajib, haram, harus, makruh itu, ya. Yang mana penentu hukum melalui syarak. Melalui syarak ini adalah dalil-dalil dia yang kita ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis, ada ijma', ada qiyas. Itu hukum syarak. Hukum yang diambil berdasarkan syarak, dalil-dalil wahyu. Okay? Yang datang daripada Allah wahyu, jadi kita dapat faham apakah hukum sesuatu perkara itu. Itu hukum syarak, kategori yang pertama hukum dia. Hukum yang kedua adalah hukum akal. Hukum akal ini pula nama dia hukum akal. Jadi sesuatu hukum yang kita penetapan dia itu melalui akal manusia. Tapi dia bukan akal semata-mata, dia akal yang berpandukan wahyu jugalah. Kita tak boleh semata-mata akal saja. Sebab akal kita ini boleh berfikir sesuka hati dia. Jadi untuk mengikatkan dia, pemikiran akal kita ini berlandaskan dengan yang betul, jadi berpandukan wahyu, berpandukan syarak jugalah. Jadi kalau hukum akal ini, itu yang kita akan bahaskan. Itulah dia kategori hukum-hukum yang ada. Di sebenarnya ada lagi hukum yang lain, yang hukum yang ketiga, nama dia hukum adat. Itu melalui adat, itu kita tak bahaskanlah sini kan. Itulah dia. Lepas tu yang hukum syarak tu pun yang biasa punya 5 saja kan. Kalau belajar lebih-lebih lagi ada pula yang hukum yang sah, hukum yang batil, mani', itu semua. Itu nantilah kita belajar kemudian hari. Jadi hari ini kita nak bahas tentang hukum akal, ya. Apakah yang dimaksudkan hukum akal? Ta'rif hukum akal ini adalah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu maksud dia. Hukum akal ni apa dia? Isbat, menetapkan, amrin, sesuatu, li amrin, kepada sesuatu. Kita menetapkan sesuatu kepada sesuatu, au nafyuhu anhu, atau menafikan daripadanya. Itu hukum akal. Kita menetapkan, maksudnya kita yakin, kita percaya, kita ikut akal kita benda itu ada, benda itu wujud. Au nafyuhu anhu, ataupun menafikannya. Kita yakin, kita pasti menggunakan hukum akal kita ni, akal kita ini, bahawa benda itu tiada, benda itu tak wujud. Seperti apa? Seperti dalam buku kita sebut ini, contoh isbat, contoh yang menetapkan ada adalah wujudillah. Kaul wujud wal qidam lillah, ya. Seperti ada, seperti wujudnya Allah, dan juga Allah itu bersifat dengan qidam. Jadi kita menetapkan sesuatu itu, maka kita tak boleh terima daripada akal kita benda itu tak ada, wujudnya Allah. Kalau kita sebut Allah tu tak wujud,
Jadi tak boleh akal kita nak terima dia. So kita kena isbat, wajib kita isbat. Ataupun nafyuhu anhu. Kalau nafyuhu pula, kita menafikan Tuhan itu ada dua. Dalam akal kita tak boleh terima. Tuhan ada dua, mesti tak boleh, mesti mustahil. Itulah dia hukum akal. Kita menetapkan sesuatu ataupun kita menafikan sesuatu itu. Dalilnya mana? Al-dalilu yurshiduna ila istikdamil aqal. Dalil yang menunjukkan, yang Allah tunjukkan bahawa kepada istikdamil akal, kepada penggunaan akal. Maksudnya Allah tunjukkan kita, beri dorongan kita supaya gunakan akal. So bukannya kita pandai-pandai sendiri nak menggunakan akal kita di dalam agama ini. Ini panduan dorongan daripada Allah juga, daripada surah Yusuf, Surah Yusuf ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Dalam ayat ni Allah katakan apa? Afalam yasiru, tidakkah, apa dia maksudnya? Mengapakah orang itu, afalam, mengapakah orang itu yasiru fil ardi, tidak mengembara fil ardi, di atas muka bumi ini, fayanzuru, dan melihat, kaifa kana aqibatul ladzi, kaifa, bagaimana, kana aqibatul ladzina min qablihim, akibat, balasan kepada orang-orang yang kafir sebelum ini, orang-orang yang kufur sebelum ini. Kenapa kamu tak berjalan, tak melihat apa yang akibat yang telah terjadi kepada orang-orang yang kufur sebelum ini. Waladarul akhirati khairul ladzina taqau, dan negeri akhirat itu lebih baik, baik untuk orang-orang yang ittaqau tadi, orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah engkau memikirkannya? Jadi poin dekat sini, ayat ini menggalakkan kita menggunakan akal. Afala taqilun, tidakkah engkau memikirkannya? Tidakkah engkau fikir akan semua yang ada Allah ciptakan ini? Gunakanlah akal kamu itu untuk kita faham, untuk kita ambil iktibar daripada segala yang berlaku di atas muka bumi ini. So inilah dalil dia menunjukkan bahawa penggunaan akal ini ada di dalam syariat Islam kita ini. Okey. Kemudian kita lihat kepada manzilatul aqli fi ma'rifatillah, manzilatul aqli, manzilah, kedudukan, martabat akal ini dalam mengenal Allah. Yang pertamanya, al-aqlu huwa manatut taklif, akal ini adalah manat, menjadi sebab kepada taklif. Taklif ni apa? Yang selalu kita sebut mukallaf. Bila kita sebut mukallaf tu, orang yang telah dipertanggungjawabkan akan kepada sesuatu perkara itu kan. Jadi berakal ini merupakan sebab menjadi taklif. Jadi orang itu jadi mukallaf kan. Seperti kita lihat ada syarat sah puasa, syarat sah solat. Yang antara yang perlu ada adalah berakal. Jadi kalau orang itu tidak berakal, jadi tak diwajibkan ke atas dia. Tak wajib atas dia solat, tak wajib di atas dia puasa. Kalau dia puasa, kalau dia solat pun dia tidak menjadi sah. Sebab dia apa? Dia tak ada manatut taklif itu, menjadi sebab dia menjadi dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Tidak berakal. Orang tu orang gila. So akal ini dia menjadi sebab taklif. Bila dah ada cukup akal, sebab tu kanak-kanak pun tak diwajibkan lagi. Bila dah cukup umur, maksudnya dia dah capai tahap akal dia tu, barulah diwajibkan kepada dia. Itu sebablah akal ini martabat dia tinggi juga dalam untuk kita mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah al-aqlu huwa ihda ad-daruriyatil khamsi allati yajibu hifdhuha. Al-aqlu, akal ini, huwa adalah ihda ad-daruriyat, salah satu daripada kepentingan, ad-daruriyat, kepentingan al-khamsi, yang lima kepentingan, allati yajibu, yang wajib untuk kita hifdhuha, menjaganya. Ini lebihkan kepada maqasidus syar'iyah, maqasid syara'. Maqasid, tujuan dalam syarak kita ini ada 5 perkara, ad-daruriyatul khams, ataupun ada perbahasan dalam fiqhul awlawiyat dan sebagainya. 5 perkara yang wajib kita jaga. Salah satunya adalah
akal, ya. Kan ada 5 perkara dia. Apa dia? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kita tanggungjawab kat atas kita ni 5 perkara. Yang pertama, hifzuddin, jaga agama kita. Kalau ada siapa yang menentang atau mencemarkan agama kita, kita wajib pertahankan, kita wajib jaga. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga diri. Menjaga diri kita ini juga merupakan tujuan di dalam syarak kita. Kita tak boleh membiarkan diri kita ini di dalam kerosakan, dalam kebinasaan. Kita saja-saja biarkan diri kita ini campak dalam api neraka. Wa'iyyazubillah. Kita perlu lindung diri kita. Tak kiralah di dunia ataupun di akhirat nanti. Yang ketiga adalah yang ini tadi. Hifzul aqli. Menjaga akal. Menjaga akal ini termasuk dalam maqasidus syarak. Jangan kita biarkan akal kita ini rosak dengan benda-benda yang tak elok. Dan yang keempat, hifzun nasl. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Keturunan kita ini juga wajib kita jaga, menurut syarak kita. Jangan kita biarkan sibuk nak jaga diri sendiri saja sehingga ahli keluarga kita biarkan mereka miskin ke apa ke. Kan banyak sekarang ni kes bunuh diri, kita tak ambil cakna dengan benda itu. Kena juga, dia termasuk dalam hifzun nasl, menjaga keturunan. Ada yang terakhir, yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Juga termasuk dalam maqasidul syar'iyah, ya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga adalah al-aqlu huwa mawdi'ut taslim. Mawdi'ut taslim lidalaili minallah. Akal ini adalah mawdi', suatu tempat at-taslim, penerimaan. Dia tempat penerimaan lidalaili minallah. Dalil-dalil daripada Allah. Mana-mana wahyu yang datang kepada Rasulullah itu. Sebab itulah Rasulullah, para nabi, rasul yang dilantik oleh Allah, mesti yang berakal, orang yang hebat, orang yang akal dia luas, pandangan dia. Sebab akal ni menjadi tempat penerimaan. Bila kita terima sesuatu wahyu itu, jadi daripada Rasulullah sampaikan wahyu daripada Allah, sampaikan kepada umat ini, jadi kita mempunyai akal ini boleh menerima dengan inilah dia dalil-dalil daripada Allah, ini dia wahyu-wahyu daripada Allah yang menjadi petunjuk. Kalau kita tidak mempunyai akal, orang gila umpamanya, bila wahyu sampai kepada dia pun dia tak dapat memproses apa yang ingin disampaikan itu, sebab dia hilang satu kepentingan dia tadi, akal itu tadi. So itulah dia tiga manzilah, tempat martabat akal dalam mengenal Allah. Dialah menjadi sebab taklif, dialah juga salah satu daripada kepentingan 5 yang perlu dijaga, dan akal ini juga menjadi tempat penerimaan dalil-dalil daripada Allah. Okey. Seterusnya, kita lihat ini yang poin paling penting dalam tajuk ini, hukum akal. Aqsamul hukmil aqli, pembahagian hukum akal. Macam saya sebut sebelum ni tadi, kalau hukum syarak, pembahagian dia yang 5 tu, yang basic yang 5 itu hukum syarak. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu 5 hukum pembahagian hukum syarak. Yang sekarang ni pula kita nak bahaskan tentang pembahagian hukum akal, yang mana sebenarnya semua dah belajar, dah tahu dah dalam sekolah rendah dulu mungkin dah belajar dah. Yang dia lebih kepada, kalau kita lihat subjek akidah, subjek tauhid yang kita belajar dulu tu, yang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Bila kita kata sifat wajib bagi Allah, itu sifat wajib dalam hukum akal. Kita tak boleh kata sifat wajib bagi Allah itu sifat wajib dalam hukum syarak. Sebab maksud wajib dalam hukum syarak lain dengan wajib dalam hukum akal. Kalau wajib hukum syarak macam mana? Kalau wajib di dalam hukum syarak, maksud dia apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa maksud dia? Wajib hukum syarak ini, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Jadi kalau kita kata sifat wajib bagi Allah, maksudnya Allah wajib buat. Kalau Allah tak buat, dosa. Itu bukan. Jadi kita dapat faham kat situ, bila sebut 20 sifat wajib bagi Allah, yang Allah, wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, itu semua, itu adalah wajib dalam hukum akal. Dalam hukum akal ini terbahagi kepada 3 perkara, 3 jenis. Apa dia? Yang pertama, al-wajib, hukum wajib.
Ini wajib akal, bukan wajib syarak. Apa dia wajib dalam hukum akal ini? Amma al-wajib, adapun wajib ini wahwa ialah apa dia? Apa tarikh dia? La yutasawwaru adamuhu. Itu maksud wajib dalam hukum akal. Apa yang tidak yutasawwaru, yang tidak boleh digambarkan, yang tidak boleh dibayangkan, adamuhu, ketiadaannya. Maksudnya akal kita ini hukum akal kan. Jadi apa yang tidak boleh digambarkan, yang tidak boleh dibayangkan oleh akal, ketiadaannya. Jadi akal kita tak boleh fikir, benda tu tak ada. Belum dalam kepala otak kita ni, kalau kita kata benda tu tak ada, macam mana tak dapat dibayangkan, mustahil. Itulah dia wajib hukum akal. Kalau hukum syarak tu tadi, wajib apa? Wajib kita buat dapatlah pahala, kita tinggal dapat dosa. Itu wajib syarak. Lain, tak ada kena-mengena pun dengan yang ni kan. So faham ya? Misal kat sini dalam buku ni dia kata misal contohnya apa? Zatullah wa sifatuhu. Zat Allah. Allah itu sendiri. Kita tak boleh diterima oleh akal. Kalau Allah tu tak ada. Macam mana Allah tak ada? Allah kan Tuhan yang cipta semua. Kalau Allah yang cipta semua tu tak ada, macam mana boleh ada bumi ni? So dia dalam akal kita tak boleh nak terima ketiadaannya. Wa sifatuhu, dan juga sifat-sifatnya. Bila kata Allah ini bersifat dengan qidam. So kalau kita qidam itu kita tak boleh terima oleh akal kita. Allah tidak bersifat qidam. Qidam ni sedia kala. Kalau Allah tu tak bersifat dengan sedia kala, maksudnya sebelum Allah ada, Allah ni tak ada. Macam mana tu? Tak boleh terima akal. Maksud kalau Allah tak ada, lepas tu baru ada, mesti ada orang yang cipta Allah. Macam mana tu? Itu jadi kita tak boleh terima ketiadaannya. So Allah mesti ada sifat qidam. Allah mesti ada sifat baqa. Baqa berkekal. Jadi kita tak boleh terima Allah ketiadaan sifat baqa tu. Kalau kita fikir, baqa tu apa? Kekal. Kekal. Tak akan musnah, tak akan hilang selama-lamanya. Kalau Allah itu tidak bersifat baqa, tidak bersifat kekal. Macam mana? Kalau Allah dah tak ada ni, macam mana akhirat nanti? So dia tak boleh terima ketiadaannya. Okey? Itulah dia wajib. Hukum wajib, hukum akal. Okey, jelas Okey, yang kedua pula mustahil. Dia kalau dalam hukum syarak wajib lawan dia haram kan? Tidak. Yang ini wajib lawan dia mustahil. Mustahil ni pula apa? Mustahil ni lawan kepada wajib tadilah. Kalau wajib itu tidak boleh digambarkan oleh akal ketiadaannya, maka mustahil pula apa dia? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Lawan bagi wajib tadi apa? Ma la yutasawwaru. Apa yang tidak boleh digambarkan, yang tidak boleh dibayangkan, fil aqli, di akal kita ini, wujuduhu, adanya dia. So kalau benda tu ada, kita tak boleh terima. Dalam akal kita. Kalau benda tu ada, macam mana? So macam tu. Apa contoh di situ? Misal contohnya asyarikun lillahi ta'ala. Sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Contoh dalam kepala otak kita, sekutu bagi Allah. Kalau Tuhan tu ada dua. Macam mana Tuhan ada dua? Tuhan ni kan dalam akal kita fikir Tuhan ni yang paling berkuasa. Tak ada apa yang lain yang lebih berkuasa melainkan Tuhan. Dialah yang mengawal semuanya. So kalau ada dua Tuhan, macam mana? Kena bahagilah. Ini Tuhan jaga belah utara, ini Tuhan jaga belah selatan. Ataupun Tuhan main shift-shift pula. Tuhan jaga siang, Tuhan jaga malam. Contoh, tak boleh terima akal kita. Macam mana? So jadi lemah lah. Dia boleh kawal siang, jadi tak boleh kawal malam. So itu kita tak boleh terima. Allah itu ada sekutu, ada yang lain. Kalau ada Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A kata nak turunkan hujan dekat negeri Perak ini. Contoh. Tuhan B pula kata, tak nak turunkan hujan dekat negeri Perak. So macam mana? So dia jadi situ, jadikan lemah. Jadi sifat lemah bagi Allah tu adalah mustahil. So kita tak boleh terima, mustahil. Benda itu wujud, benda itu ada. So kita tak boleh terima kan. Kalau macam tu pula apa nak kata nak turun hujan tadi. So satu kata A kata nak turun hujan, B kata tak nak turun hujan. Kena apa? Kena mesyuarat pula dulu. Mesyuarat tu jadi lemah pada Allah. Allah kena sepakat pula. Tuhan jadi sepakat. B kena sepakat dulu. Kita turun hujan dulu sikit. Lepas tu baru kita berhentikan hujan. So dalam akal kita tak boleh terima. Maksudnya lemah di situ. Dia tak ada kekuasaan yang mutlak. So sekutu bagi Allah itu adalah mustahil. Tak boleh diterima oleh akal adanya sekutu itu. Okey.
Itulah dia mustahil. Wajib kita faham, mustahil kita faham. Yang ketiga, pembahagian ketiga adalah jaiz. Jaiz adalah harus. Harus bukan harus hukum syarak. Kalau hukum syarak pun ada harus. Nanti kan wajib, haram ada juga yang harus. Harus dalam hukum syarak tu macam mana? Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Kalau hukum hukum harus dalam hukum akal pula macam mana? Amal al-jaizu wahwa ma yutasawwaru, apa yang boleh digambarkan, apa yang boleh dibayangkan, apa yang boleh diterima fil aqli, di dalam akal kita ini, wujuduhu, adanya ia, wa adamuhu, dan tiadanya ia. So dia ni apa nama, benda tu ada pun kita boleh terima, benda tu tak ada pun kita boleh terima. Itu maksud dia harus. Kalau wajib tak boleh terima ketiadaannya, mustahil tak boleh terima keadaannya itu. Dan harus ada pun boleh, tak ada pun boleh. Misal contohnya hadzal alam, alam ini. Alam ini adalah hukum dia harus. Kalau tak ada alam ini pun apa masalah? Allah boleh cipta, Allah nak cipta boleh, Allah tak nak cipta pun boleh. Kan? Itu maksud harus kan. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan tentang harus ini adalah bagi alam ini adalah al-mumkinu aqli, benda yang harus secara akal. Boleh harus secara akal. Iaitu yumkin wujuduhu, boleh adanya alam ini ba'da adamuhu, selepas tiadanya. Maksudnya alam ini, sebelum Allah cipta alam ini, ada tak alam ni? Alam ini tak ada. Sebelum Allah cipta alam ini, so alam ni tiada. So dia tiada. Kita boleh terima. Sebab Allah tak ciptakan lagi alam ini. So dia tiada. Harus. Lepas tu dia ada. Dia ada selepas Allah cipta. So sebelum ni dia tak ada, kemudian dia ada. So kita boleh terima. Adanya dia boleh, tiadanya dia pun boleh. Dan wa'idamuhu, dan tiadanya ia, ba'da wujudihi, selepas adanya ia. Betul tak? Waktu kiamat nanti, alam ini akan musnah. So dia akan tiada selepas ada. Sekarang ni alam ini ada. Boleh tak dia jadi tiada? Boleh. Kita terimakan. Boleh. Kiamat nanti Allah akan hancurkan semuanya. Itulah dia. Bin nazari, dengan kita melihat kepada lizatihi, zatnya itu, fil hukmil akal, pada hukum akal. Itulah dia. 3 pembahagian hukum akal. Ini poin paling penting. Kena faham betul-betul. Wajib, mustahil, harus. Nak faham? Lebih mudah kita ingatkan kepada yang kita belajar hukum sifat wajib bagi Allah, 20 sifat tu kan. 20 sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sifat yang wajib kita tak terima oleh akal, tiadanya hukum sifat wajib itu. Allah, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, semua tu kan. Contoh iradah. Iradah tu sifat wajib bagi Allah. Allah itu berkehendak. So kita tak boleh terima kalau Allah tu tidak berkehendak. Kalau Allah tu tidak berkehendak, macam mana Allah boleh ciptakan yang lain ni, alam ini? Mesti Allah berkehendak nak cipta. Kalau Allah tak berkehendak, macam mana boleh cipta yang alam ini? Kita tak boleh terima oleh akal kita. Kalau mustahil tu lawan kan. Sifat wajib bagi Allah tu ada 20, mesti ada lawan dia kan, 20 sifat yang mustahil. Yang harus adalah boleh terima kedua-duanya. Ada pun boleh, tiada pun boleh. Okey, jelas ya? Okey, dan seterusnya kita lihat kepada al-alaqah, al-alaqatu bainal aqli wal wahyi. Alaqah, hubungan di antara akal dengan wahyu. So akal dengan wahyu ini, dua benda ini kita tak boleh pisahkan. Akal kita ini perlu digunakan berpandukan juga wahyu. Dan nak faham wahyu ni pun perlukan kepada akal. Jadi dia tak boleh lari, tak boleh guna akal semata-mata sampai jadi itu yang banyak ateis tu. Ateis ni orang yang tak percaya kepada agama sebab guna akal semata-mata. Dia kata apa? Mana Tuhan? Mesti benda yang nampak, kalau benda yang tak nampak tu benda yang tak ada katanya. So dia tak nampak Tuhan, dia kata Tuhan tak ada. Itu orang guna akal semata-mata. Dan juga wahyu. Wahyu semata-mata tanpa akal pun tak boleh juga kan. Kita nak faham. Macam mana kita nak faham Al-Quran dan hadis tu? Perlukan kepada akal juga. Itulah dia. Alaqah, hubungan di antara akal dengan wahyu kan. Tengok kat sini. Yang pertama, al-wahyu yutlaqu ala kitabillah wa ala sunnati an-nabawiyyah as-sahihah as-sabitah. Al-wahyu, wahyu yutlaqu, yang dimaksudkan dengan wahyu ini apa dia?
kitabillah adalah kitab Allah, Al-Quran itulah, wa ala sunnah nabiyah, dan juga ke atas sunnah Nabi, ya, hadis Nabi. Sunnah nabawiyah ni maksudnya hadis Nabi as-sahihah, yang sahih, as-sabitah, yang tetap. Itulah dia. Bila sebut wahyu ni apa? Maksud dia apa? Maksud dia lah kitab Allah dan juga hadis Nabi yang sahih. Okey. Yang kedua, al-aqlu syartun. Akal ini menjadi syarat fi ma'rifatil wahyi, dalam mengenal wahyu. Wa kamalil a'mali, dan juga kesempurnaan amalan kita. Ya, akal itu jadi syarat kita nak tahu wahyu itu, ya. Kalau kita bagi wahyu, turunnya wahyu itu kepada orang gila, tak jadi apa juga, sebab dia tak kenal yang mana wahyu, kan. Dia tak ada akal, dia gila. Wa kamal a'mal, dan juga kesempurnaan amalan kita. Okey. Yang ketiga, al-aqlu wasilatun lil idraki wa tamyizi wal hukmi. Akal ini menjadi wasilah, dan menjadi penghubung lil idrak, untuk kita mengetahui. Nak tahu akan sesuatu perlu ada akal. So orang yang akal boleh belajar. Kalau orang tu tak ada akal, macam kambing, macam unta, ajarlah. Kambing, unta semua kumpul hari ni. Kita belajar tentang apa namanya, cara-cara masak nasi. Dia tak boleh terima, dia tak boleh nak idrak, dia tak boleh nak tahu. Sebab apa? Dia tak ada akal. Cakaplah sejuta kali dengan dia takkan faham. Lil idrak, untuk kita mengetahui, wa tamyizi, untuk membezakan. Nak membezakan yang mana baik, yang mana buruk, perlukan juga kepada akal. Wal hukmi, dan juga menetapkan sesuatu hukum. Nak tentukan hukum mesti orang yang berakal. Contoh apa nama, kat mahkamah itu, kita panggil hakim. Hukum mesti ada hakim. Hakim tu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana mesti ada akal. Kalau orang tu tak ada akal, kita lantik orang gila jadi hakim, suruh tetapkan satu hukuman, tak jadi apa, rosak lah habis, ikut suka dia je lah, dia nak tahu hukum apa. Kalau dia kata orang yang tak bersalah tu yang kena hukum penjara 20 tahun pula, kan. Lagi yang kelima, al-aqlu la yahtadi illa bil wahyi, ya. Akal ini lan yahtadi, mana dia, lan yahtadi, tidak dapat memberi panduan. Akal ini tak dapat memberi panduan, tak dapat membimbing kita ini, illa bil wahyi, kecuali dengan wahyu. Itulah tadi, perlu kait. Akal perlukan wahyu, wahyu perlukan akal. Dan yang kelima, al wahyu la yatabayyanu illa bil aqli. Ya, wahyu ini la yatabayyanu, dia tidak jelas, illa bil aqli, kecuali dengan akal. So nak faham wahyu pun perlukan kepada akal. Kalau tidak, wahyu tu turun kepada kita pun kita tak ada akal, kita tak jelas apakah yang dimaksudkan, apakah yang ingin disampaikan oleh wahyu tersebut. Okey, itulah dia berkenaan dengan tajuk ini, hukum akal ini. Jadi harap dapat faham, ya, kepentingannya hukum akal ini, ya, untuk kita mengamalkannya. Jadi kita tahu hukum akal ni juga termasuk di dalam hukum-hukum dalam Islam ini. Jangan kita ingat hukum syarak itu saja yang hukum Islam. Hukum akal kita abaikan, tidak. Dalam agama kita ini, dalam Islam ini, menekankan penggunaan akal kita, sebab dia berkait juga dengan wahyu. Okey, ya. Jadi cukup sekadar itu. Jadi tamatlah sudah, habislah sudah kita semua topik, semua tajuk di dalam bab tauhid, ya. InsyaAllah selepas ini kita lebih berfokus kepada bab tafsir dengan bab hadis lah. Ada lagi tajuk-tajuk yang berbaki, tapi untuk bab tauhid ni kita dah selesaikan, ya. Jadi dapat kita lebihkan kepada ulang kaji lah untuk tajuk-tajuk yang ada dalam tauhid ini. Di mana dia tajuknya, dia sebenarnya lebih penting, sebab tauhid ni berkenaan dengan iman kita, kan. So dapat ulang kaji semula, ya. Okey, sekian saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.